Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat FB yang berada di seluruh Malaysia? Apa khabar? Didoakan agar puan-puan sekalian dalam keadaan yang sihat sejahtera dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah. Ya, hari ini 20 April 2021, 8 Ramadan 1442 Hijrah. Saya mengucapkan selamat datang kepada sesiapa yang masih belum mengenali diri saya. Selamat datang ke channel Facebook saya, Azim binti Muhammad Isa. Saya ialah seorang penulis dan juga seorang suri rumah sepenuh masa yang sering bergelut dengan masa. Selamat datang, dan kepada yang mengenali saya, selamat kembali, selamat bertemu kembali. Dan hari ini kita ada kita kata topik yang istimewa ya buat tuan-puan sekalian ya. Baiklah, sebelum saya meneruskan perbincangan kali ini, eloklah kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sesiapa yang masih lagi belum ya mengenali diri saya, sekali lagi saya host anda, moderator anda hari ini Azim binti Muhammad Isa, dan saya mahu pada sesiapa yang sedang bersiaran langsung bersama-sama kami, sila type di ruangan komen, adakah penampilan saya, suara saya jelas? Jika ya, tekan butang suka, like, dan ya sila beri salam atau apa-apa ya supaya mudah ya saya tahu anda di sana ada ya untuk bersama-sama kami ya. Baik. Kebiasaannya saya dan panelis jemputan yang saya akan jemput hari ini, kebiasaannya kami bergandingan ya dalam siaran secangkir kopi jam 10 membincangkan tentang hal-hal penulisan, tetapi hari ini hari yang istimewa ya, sangat istimewa. Panel jemputan kita iaitu Puan Nisa Harun ya bersetuju untuk berkongsi kisah beliau mengurus dan membesarkan anaknya yang didiagnos yang mengalami Autism Spectrum Disorder ataupun ASD. Alright, baik, saya dah nampak dah. Asmah Muhammad, terima kasih Puan Asmah Muhammad, jelas ya. Mardia Abdul Razak, terima kasih ya kerana memilih siaran ini sebagai siaran untuk anda pada pagi ini. Alhamdulillah. Okey. Jamila Ahmad. Ini mak saya ni. Apa khabar mak? Mak saya insya-Allah, terima kasih kerana menyokong anaknya. Dan juga Ida Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright. Okey. Now, istimewa ya hari ini saya kata. Selalunya hal-hal penerbitan seputar buku-buku ya dan juga menulis catatan motivasi menulis, tapi hari ini Puan Nisa Harun akan berkongsi kisahnya dan memang istimewa sebab selalunya kebiasaannya beliau jarang ya berkongsi kisah anak-anak, kisah-kisah peribadi yang melibatkan kejayaan anak-anak beliau dalam media sosial untuk tatapan umum. Tapi hari ini pada saya beliau terpanggil ya untuk menceritakan pengalaman beliau dalam menyantuni anak istimewa ini. Mungkin ada sesuatu yang mahu dikongsikan oleh Puan Nisa Harun, berkongsi panduan, berkongsi pengalaman supaya akhirnya kita mahu ya kita kata matlamat kita untuk lebih cakna pada autism ini dapat ya dicapai ya. Jadi tanpa membuang masa kita jemput panel kita pada pagi ini, tak lain dan tak bukan Puan Nisa Harun. Apa khabar Puan Nisa? Alhamdulillah, baik-baik adanya. Alhamdulillah, biru kita hari ni ya. Kita nak warna rasmi semarak autism ya. Semarak biru, alhamdulillah. Okey, pertama-tamanya lah kita selalu bersiaran bergandingan dalam secangkir kopi kan. Tapi hari ini hari istimewa. Mungkinlah kita sebelum tu kita nak mengenali, orang kata tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi kita nak mengenali sisi Puan Nisa Harun itu sendiri, siapakah
Puan Nisa Harun bagi yang belum tahu ya siapa Puan Nisa sebenarnya. Ya, silakan Puan Nisa, kita secara ringkas perkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Azian Mama Isa gadingan serasi kami setiap kali bersiaran untuk secangkir kopi jam 10 ya, sebenarnya sebuah program penulisan. Tapi sebab bulan puasa kita tak minum kopi pagi-pagi ni, kami bincangkan satu program yang mungkin boleh dimanfaatkan juga oleh sesiapa saja. Dan saya Nisa Harun, secara hakikinya saya menulis dan jadi saya penulis lah. Tapi sebelum itu saya merupakan saya peguam selama 8 tahun, kemudian saya memilih untuk menjadi penulis bermasa. Saya menulis sejak dari sekolah lagi lah, tahun akhir 90-an gitu kan. Jadi sudah banyak menulis, Alhamdulillah, dan kini banyak juga membimbing para penulis baru dan sebagainya. Jadi saya telah mengundang ramai juga kenalan-kenalan ataupun rakan-rakan yang ibu-ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa ini, anak autism dalam grup Autism Malaysia. Terima kasih kepada siapa yang sempat masuk pagi ini ataupun mungkin mendengar rakamannya selepas ini. Okey, terima kasih juga kepada semua yang sudah berada bersedia di depan kita. InsyaAllah hari ini saya kongsikan kerana hari ini hari yang istimewa buat kita semua, insyaAllah. Saya tahu kenapa hari istimewa. Selamat hari lahir Puan Nisa Harun. Itulah istimewanya. Ya, jadi alhamdulillah ya, berkat dalam bulan Ramadan ya, kita menyambut ya hari ulang tahun. Semoga apa yang diidamkan ya, yang diidamkan yang mahu dicapai ya, tercapai insya-Allah ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua ya, sebab saya tertarik dengan poster tajuk poster tu sebenarnya saya ambil daripada catatan Puan Nisa sendiri. Autism is not a tragedy, ignorance is ya. And kita tahu ignorance is the enemy of knowledge ya. Kejahilan memang adalah musuh kepada ilmu ya. Jadi kita nak tahu ya, dengan semangat semarak biru ya dan bersempena dengan hari lahir ya, apa yang menyebabkan, mengapa pentingnya masyarakat di luar di sana untuk cakna dan ambil peduli ya tentang autism ya. Silakan. Baik. Tentang autism ini, sebelum anak saya didiagnose juga, saya telah membaca dan saya percaya kita semua membaca kan. Dan kita sebenarnya ialah kalau misalnya saya membaca tentang isu-isu lain, misalnya ADHD, disleksia dan sebagainya, kita pun membaca. Tapi kita baca begitu-begitulah, tak adalah kita ambil orang kata panduan yang mendalam sebab kita rasa tidak kena pada kita. Itu selalu, itu memang normal. Dan tetapi kita ambil tahu, misalnya kita, walaupun anak saya setakat ni saya tahu saya tidak ada yang disleksia, tapi saya tahu disleksia itu macam mana. Kita tahu ADHD itu macam mana. Kita tahulah asas OCD itu macam mana. Sebab kita rasa orang yang suka menyusun tu semua OCD. Tak, OCD bukan semestinya begitu. Dia ada banyak cara kan. Jadi pembacaan. Jadi autism juga ada sesuatu yang menyebabkan mereka ini cara fikirnya berbeza. Cara fikir mereka berbeza. Saya selalu kata kat anak saya yang autism itu, si Mustaqim namanya. Saya kata Mustaqim, dia bercakap bahasa Inggeris dia punya lingua franca dia di rumah ini memang hanya bahasa Inggeris dan dia tidak faham bahasa Melayu. Hanya akhir-akhir ini mula memahami dan dia sebenarnya secara mudahnya saya boleh apa kita panggil lah, kita boleh mengumpat dia depan dia. Dia tahu kita cakap bahasa dia tapi dia tak faham apa kita cakap kalau saya cakap dalam bahasa Melayu. Jadi itu di mana dia ada satu single language, ada satu bahasa yang dia pilih pada ketika itu. Jadi saya katakan dia, Mustaqim, you and I, you are like an iPhone, I'm like an Android. We are both phones, the function is the same, but we have different OS, different operation system. Jadi operating system. Jadi dia kata ya, dia macam boleh faham. Jadi maknanya dia ada kelainan yang berbeza. Tidak bermakna dia ada kekurangan, dan memang sebenarnya dia ada kelebihan pun berbanding kekurangannya. Jadi kita ini di dunia ini kita banyak mencari persamaan. Oh, kalau orang tu aneh sikit pada kita, lain sikit pada kita, kita mula ni lain ni budak ni dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya mengharapkan dalam penerangan hari ini ataupun perkongsian ni, saya jarang buka benda ni kepada orang awam, kecuali orang datang ke rumah saya bertanya, saya memang suka share. Tapi kalau saja-saja nak beritahu tu saya tak berapa share sangat. Sebab saya tak pasti sebenarnya siapa yang nak mendengar dan betul-betul nak mendengar. Jadi saya harapkan
walaupun kita tak, yang mendengar ini tidak ada anak istimewa, tidak ada anak autism, tidak ada anak dalam mempunyai kelainan-kelainan upaya itu, ambil perhatian, cakna supaya kita boleh bantu orang lain. Pada saya ilmu itu penting dan kita faham, oh apabila kita nampak anak orang meltdown, anak orang tu tergolek-golek atas lantai dekat shopping mall, nakkan itu ini dan mak dia macam dah tak larat nak tengok lagi atau ayah dia pun macam sekati kau lah nak macam tu, kita tak akan menghukum, kita tidak akan menilai parents itu kerana kita tahu apa yang dia sudah go through. Apa yang dia go through. Kadang-kadang anak itu dia tidak perlukan perhatian itu pada ketika itu. Dia perlu ditenangkan saja dengan cara dia. Jadi kita ni hanya tahu satu cara dan kita ingat, kenapa tak bujuk? Teruk tu mak ayah dia kan. Kita cepat nak menghukum. Tapi nanti dulu, cuba tengok mak ayah dia lagi tahu apa yang dia pernah lalui. Mungkin itu pengenalan awal dia. Ya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tertarik dengan different OS ya. Tetapi fungsi sama. Betul. Ya, dan lagi satu kita perlu lebih banyak bercakap tentang kelainan dari segi perbezaan dari segi upaya, bukannya kekurangan ya. Kerana saya pasti ya, betul lah yang Puan Nisa kata, persamaan itu mewujudkan belonging. Tetapi bila ada keganjilan, kita akan cepat menghukum dan cepat kita kata tak sehaluan lah. Jadi di situlah saya rasa pentingnya lah setiap daripada kita secaknya dan perlu tahu ya ilmu tentang autism. Dan mestilah saya pun tertanya-tanya juga ya, kadang-kadang mak bapak ni nak tahu, curious nak tahu bagaimana ya, ada tak kita kata indikator macam Puan Nisa sendiri, bagaimana pertama sekali ya bermula tercetusnya dah dapat tahu Mustaqim ya, Mustaqim ini berbeza dengan anak-anak lain. Adakah, okey sebelum tu, Mustaqim anak yang keberapa ya Puan Nisa? Saya terlupa nak tanya. Anak yang kelima dari 5 adik-beradik ya, okey. So maksudnya dah ada pengalaman membesarkan anak-anak ya, yang lain. Jadi ada tak kita kata indikator atau signal yang menyebabkan kita rasa kita mak punya insting ni lain betul anak aku. Apakah pencetusnya? Silakan. Okey. Dia pertamanya sebelum saya terangkan saya kena qualify. Saya bukan expert. Saya bukan orang dalam bidang, tetapi saya adalah ibu yang ada pengalaman. Jadi apa-apa yang saya kongsi ini barangkali sesuai dengan anak-anak saya, barangkali dia tidak sesuai dengan anak-anak tuan-puan. Yang itu qualify dulu ya. Maknanya jangan kata oh saya buat begini oleh itu mesti buat begitu untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Tak, saya tak minta begitu. Saya nak share. Mungkin cerita kita sama, mungkin cerita kita berbeza. Kita tengok, kita raikan perbezaan-perbezaan ini kan. Okey, jadi soalan tadi tentang apa yang menyebabkan dia trigger saya tiba-tiba rasa ada sesuatu yang lain. Kerana kita tahu, satu, kalau orang itu anak sulung mungkin tak ada bandingan lah, susah sikit kita tak nak dapatkan indikator. Tapi Mustaqim ni dia anak yang kelima daripada 5 orang adik-beradik. Dia ada 4 orang kakak di atasnya, dia seorang saja lelaki. Jadi kan saya ingatkan dulu keanehan-keanehan ini saya fikir sebab dia anak lelaki kot, anak perempuan lain kan, selalu kita kata macam tu. Tetapi yang trigger besar dia saya fikir ialah yang kecil-kecil. Okey, saya mulakan yang kecil-kecil dia sangat sensitif dengan bunyi. Yang ini. Jadi saya tak perasan mula-mula, tetapi dia sangat suka jentera. Biasalah budak lelaki suka jentera-jentera, JCB lalu depan rumah dan sebagainya, lori sampah lalu dia suka. Tapi dia akan tutup sliding door, glass door tu dia tarik, dia tutup. Tapi dia duduk kat dalam tu, dia tengok macam tu. Jadi apabila dia lihat begitu kan, saya kata kenapa budak ni dia suka tengok tapi dia tak macam benda tu kuat sangat bagi dia. Saya tengok lagi, saya perhatikan. Apabila berbual, tetamu datang ke rumah, television masa tu on, dia suka dekat hall, itu tempat dia bermain dengan Lego daripada ketika tu, dia akan buat kerja dia tak kacau kami, dia tak kacau orang pun sebenarnya, dia buat hal dia. Dan Mustaqim ni sangat talkatif dia berbeza autism yang ada orang kata autism yang tidak bercakap dan sebagainya. Tak, dia di other end of the spectrum, dia memang terlebih bercakap. Masalah dia macam ni nak bagi dia senyap. Itu yang cabaran kami, dia bercerita, dia suka bercerita, dia the end. Dia suka bercakap tapi pada ketika dia tak perlu bercakap, dia sangat senyap. Dia memang boleh katakan dia kategori pemalu pun dia juga. Jadi dia senyap dan kemudian dia akan dengar, dia bukan tonton sangat TV tu, dia dengar je, dia macam background noise kan untuk dia seronok, dia dengar TV. Jadi bayangkan, kita ni normal, kita dengar TV, kita dengar kipas, kita dengar bunyi humming, kipas, apa benda, lori lalu dan sebagainya, dan tetamu kita ada dan kita berbual. Kita boleh fokus kepada perbualan itu sahaja dan mengabaikan bunyi-bunyi yang lain. Kita tahu tapi kita tak acknowledge benda tu. Tapi dalam kes dia dengar semua
dan semua itu kuat bagi dia. Jadi dia selalu kata, can you please slow down? Dia cakap, dia beritahu kami dan tetamu ni cuba cakap tu perlahan sikit boleh tak? Maknanya, could you please slow down? Tapi pun cakap perlahan sikit. Dia ni dengar semua saya kata pada tetamu. Kemudian kami biasalah dah semua nak berbual, makin lama makin kuat. Jadi dia kata, could you please slow down? Can you think that this is a library? Dia kata gitu. Cuba bayangkan ini library, ni perpustakaan, boleh siap sikit tak? Macam tu. Jadi dan kalau kita kita meneruskan juga dan biarkan dia dan tak nak ikut cakap dia lah, misalnya tak nak senyap, dia boleh nangis dan dia boleh meltdown, dia boleh marah. Dan dia bagi dia sensory tu overload. Bayangkan kalau kita dengar semua benda terdengar serentak. Kita panggil sensory overload. Jadi saya tak tahu mana ketika itu nama dia apa. Ni dah kemudian dah belajar, dah baca buku baru tahu kan. Kemudian rumah saya sebelah dengan surau. Ketika azan juga, azan kan selalu kuat kan. Azan, dia tak ada masalah dengan azan tu. Dia dengar azan tu, dia dengar je, dia tutup gelas. Masih kecil lah ni, dia tutup gelas. Jadi bayangkanlah kalau orang tak faham dan orang tengok, apa masalah anak kau ni kan. Dengar azan, ada rasuk apa-apa tu. Macam tu lah, penilaian boleh datang dalam pelbagai cara kan. Jadi bunyi. Tetapi dalam sisi yang lain pula, dia sangat suka kompang. Bila pergi rumah orang kahwin, zaman yang kompang kita live tu, dia boleh duduk depan kompang tu, dia tengok kompang tu. Saya kata masalah. Cakap, kenapa yang dia tak boleh, yang ni boleh? Ni maknanya dia ada imbalance dari segi bunyi. Jadi kan, anak-anak autistik ni ataupun autism ini, mereka ada yang kuat auditory dia, ada yang mata. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa kes-kes yang tertentu, anak dia tak ada eye contact. Selalu orang kata, tak ada eye contact, tak nak tengok. Jangan paksa dia tengok sebab sebenarnya dengan satu jelingan dia nampak semua dan dia boleh simpan memori tu. Ini subhanallah. Ini kehebatan mereka ini. Mereka jeling saja boleh nampak semua. Ada orang sensori dia dipanggil tactile. Tactile ni maknanya tangan ni dia pakai baju, mesti baju tertentu, makan makanan tertentu. Sebab apa? Tactile. Tactile ni sentuhan. Dia ada masalah dengan ada jenis-jenis permukaan yang dia tak selesa dan sebagainya. Jadi ada banyak. Jadi benda ni kalau kita tak address isu ni, kita tidak menanggapinya, nanti apabila kita biarkan saja, dia nanti besar, dia jadi macam-macam. Dia akan berkembang menjadi sisi yang kurang menarik lah. Dan indikator yang paling besar pada saya ialah dia enggan pergi sekolah tadika. Dia tak nak masuk tadika, dia tak nak turun kereta, dia hantar kakak dia pergi sekolah tapi dia tak nak turun kereta. Yang ini yang menyebabkan saya rasa macam mana ni depan ni tak nak pergi sekolah rendah, macam mana saya nak cakap dengan guru dan sebagainya. Saya daftarkan dia di sekolah biasa kan untuk pergi sekolah. Jadi saya perlukan surat. Jadi surat itulah yang membawa saya ke satu siri bagaimanakah kita nak dapat pengesahan diagnosis bahawa anak kita ni disahkan autism ataupun sebagainya. Macam tu ya. Okay, menarik ya. Yang sensory processing ya. Disebabkan autism ni kita tahu ialah it's not a penyakit ya, itu mungkin nanti kita boleh ceritakan ya lebih detail nanti sebentar lagi. Tapi sensory processing ni adalah satu kita kata common keupayaan yang tidak mampu untuk anak-anak autism ni untuk proses sensory macam orang normal biasa. Sebab tu pada beliau semua benda tu akan mengganggu sekitaran. Okay, so macam kes Mustaqim bunyi bising, dia tak suka ya. Okay, right. Cuma saya terfikir yang pasal satu lagi yang keengganan dia untuk pergi ke sekolah. Sebab saya pun ibu juga, saya pun ada juga anak mempunyai masalah, anak yang reluctant, yang memang sangat-sangat kukuh pendirian tak nak pergi sekolah tetapi mungkin macam mana kita kata salah diagnose. Budak ni tak nak pergi sekolah je, dia ni mungkin ada problem ke, mungkin Kak Nisa boleh ceritakan lagi tak daripada tak nak pergi sekolah tu terus Puan Nisa pergi ke pejabat pendidikan ya ataupun pergi mungkin pergi ke hospital ataupun klinik kesihatan untuk lebih jelas. Silakan, kita nak tahu cerita kronologi tu macam mana. Okay. Jadi kan dia tak nak pergi sekolah. Jadi bila dia tak nak pergi sekolah, mana parent yang tak susah hati kan, anak tak nak pergi sekolah. Sudah. Ketika itu saya berada di luar negara tapi saya banyak berkomunikasi dengan suami lah.
okay, kata something is not right. Saya rasa ada sesuatu. Saya tak tahu apa dia. Masa tu saya tak tahu pun itu autism atau sebagainya. Tapi saya tahu ada sesuatu yang tak kena. Jadi paling tidaknya saya perlukan satu surat medical mengatakan dia ni not fit, tidak layak untuk ke sekolah atas apa-apa sebab yang sewajarnya lah. Yang ini yang saya perlu dapatkan, yang menjadi penggerak dia untuk saya pergi mendapatkan bantuan dari segi medical lah kan. Jadi kan dia tak nak pergi sekolah ni bukan memang ramai anak-anak kita tak nak, reluctant, sembari di rumah, nak tengok kartun dan sebagainya, tengok TV kan memang ada. Tapi dalam kes dia sanggup menghantar kakak dia pergi sekolah dalam kereta ni. Tapi kan kita turun? No, dia tak nak turun. Dia tengok daripada tingkap saja, macam tu dia tak nak. Saya tak boleh paksa. One thing saya tahu perangai dia tidak boleh dipaksa. Kalau dia paksa, dia akan meltdown dan dia boleh jadi trauma lepas tu, dia trauma. Jadi saya tak nak dia sampai begitu. Nanti apabila dia trauma, dia akan tutup semua hubungan, semua apa sah kita sadar Allahuazim, memang tak pergi sekolah langsung budak ni kan. Dia tengok pagar tu pun nanti dia tak nak, dia ada trauma kat situ. Saya tak nak sampai begitu dan saya tidak suka memaksa. Selesai je kalau kita ambil dia, angkat dia pasal sangat kecil je budak tu kot, apa selesai masalah kan. Tapi dia tidak menyelesaikan masalah pada masa hadapan. Jadi kita okey. Baik, dia ada sebab dia tak nak. Kita pelan-pelan, pujuk lagi. Saya sentiasa ajak dia hantar kakak, jemput kakak. Hantar kakak, jemput kakak. Dia ada seorang kakak atas dia yang umur dia setahun lebih sikit dari dia. Jadi dia rapat berdua ni. Saya ada 3 yang lain tu anak batch yang awal. Dia 1, 2, 3 tu dia awal, dia ada gap. Lepas tu mereka berdua ni rapat. Jadi saya ingatkan saya nak hantar ke sekolah sama-sama lah. Seorang 6 tahun, seorang 5 tahun. Ketika dia 5 tahun itulah saya nak hantar. Okay. Jadi dia masih lagi ada reluctant. Okay. Tapi bila dia dah 6 tahun, dia tak nak juga. Dia masuk sekejap tau. Dia masuk sekejap. Lepas dia macam dia tengok-tengok ke sekolah tu. Dia tarika. Tapi dia macam tak nak participate. Dia tak suka buku. Dia tak suka buku. Benda datang buku dia tak suka. Dia tak suka buku. Bagi dia kertas dia boleh. Dia boleh contoh-contoh yang kata-kata main ke. Tapi buku dia tak suka. Benda berjilid ketika tu dia tak suka. Mungkin ada sesuatu yang trigger dia, saya tak faham pada ketika itu, tapi tak paksa. Cikgu ni pun alhamdulillah, cikgu dia baik, cikgu dia tak paksa. Tapi kita pun cubalah, tak sampai sebulan pun. 2 minggu ke macam tu, uniform pun tak ada. Dia tak suka uniform, dia tidak suka benda-benda yang uniformity pada awalnya. Jadi uniform sekolah pun tak ada. Jadi akhirnya saya kata okey, ni tak boleh jadi ni, kita nak masuk darjah 1, saya perlukan surat. Jadi saya tak ada cara lain. Saya kata macam ni, yang saya tahu mari kita pergi ke cakap dengan suami saya pun kami bersepakat dalam hal ni. Alhamdulillah lah. Pergi ke klinik kesihatan yang terdekat. Pergi klinik kesihatan, saya kata saya cakap dengan nurse, saya nak buat appointment dengan doktor, saya nak anak saya ni saya tak tahu apa dia nak panggil perkataan pun tak tahu pada ketika tu, diagnose sebenarnya. Tapi saya tahu GP ataupun general practitioner, doktor biasa kat situ, dia tak boleh keluar surat mengatakan apakah masalah anak itu. Dia perlu surat yang dia boleh merujuk, bawa surat tu kita rujuk ke pakar kanak-kanak lah, pediatrics ya. Jadi saya cuma tahu macam tu je, saya baca-baca sikit-sikit tapi tak dapat information yang cukup. Tapi saya tahu setakat itu. Jadi saya pergi klinik kesihatan, dapat appointment, bawa dia datang. Dan dia tak ada masalah pergi hospital, dia suka pergi klinik, tak ada masalah, tapi pergi sekolah, no. Itu dia punya yes and no dia lah. Jadi pergi ke klinik, dapat doktor kata referral, baik doktor pun tengok dan dia sangat bersuka berbual dengan doktor sebab doktor kan berbual dalam bahasa Inggeris dan doktor boleh layan dia. Dia sukalah, dia cerita, kita bawa lah apa-apa yang mungkin writing dia ke, colouring dia ke, tunjuk sikit. Kita tunjuk show proof lah sikit-sikit kan. Dia kata ni je saya tahu. Saya tak tahu kenapa dengan anak saya, tapi saya fikir saya perlukan satu surat mengatakan dia tak fit, tidak sesuai untuk masuk ke sekolah biasa ke ataupun apakah saya perlu hantar dia ke sekolah khas. Saya tak tahu. Saya memang tak nampak lagi jalan pada ketika itu. Dan itulah yang peringkat awal dia. Okey. Sebenarnya saya nak tanya, kalau macam parents macam saya lah, macam biasa kan. Parents biasa, anak tak pergi sekolah, memang kita kena paksa. Menangis ke, tak menangis ke, itulah amalan biasa kita. Alah budak ni mula-mula kot tak biasa tapi Kak Nisa, Puan Nisa dan keluarga mempunyai pandangan yang berbeza ya. Adakah disebabkan oleh saya tak tahu tapi agak berlainan ya, dari segi Kak Nisa berhadapan dengan masalah, kita kata itu adalah konflik ya, anak dah besar tak nak pergi sekolah, tak nak tengok buku. Kalau kita marah, kita rasa marah. Dan mungkin suami pun mungkin juga kata, kalau terdapat perbezaan pendapat suami dan juga isteri pun, ia juga boleh menimbulkan masalah yang lebih besar Tapi saya lihat, adakah disebabkan kepribadian Puan Nisa yang sendiri yang
berkeyakinan, ya, nampak tenang dalam setiap hal. Adakah itu membantu ataupun ada lain yang, sebab saya nak korek juga lah, macam tak normal lah kot ni. Macam mana boleh reda macam tu kan, macam maksudnya atau adakah sebenarnya kita dah lalui dan kita tak mampu lagi nak menghadapi benda yang sama. Mungkin bolehlah cerita sikit kan pengalaman tu. Okay. Betul. Dia macam ni, sebenarnya untuk anak yang saya rasa ada antara anak saya yang lain tu juga ada, tapi perempuan tau. Kita kena faham bahawa ciri-ciri autism untuk lelaki dan perempuan sebenarnya tak sama, dan perempuan selalunya misdiagnose ataupun underdiagnose, dia akan terlepas. Selalu orang kata autism ni selalu lelaki. Sebab perempuan ada satu ciri, saya baca kemudiannya saya tahu rupanya nama dia ialah masking. Masking ni macam kita pakai topeng, mask kan. Dia, saya fikir anak saya yang sulung ada ciri itu, tapi nampak tak kita ni kalau anak kita lepas ke sekolah kita rasa lega dah anak aku masuk sekolah. Jadi macam bukanlah kita tolak masalah tu ke sekolah, tapi macam bagi kita lega tau. Tapi kalau bayangkan anak kita tak nak masuk sekolah, dipaksa pun tak selesai. Jadi saya tahu, saya dah banyak hal yang kita paksa dia tapi dia jadi benda lain. Saya dah nampak dah benda tu. Pattern tu dah ada. Jadi okey ni kalau paksa pergi sekolah ni habis ni, daya pujuk kita habis cepat. Jadi saya memang nak katakan habis daya jugalah. Tapi saya tak pernah sampai jom kita pergi sekarang, tak kira. Ni maknanya boleh mak garang ni. Tapi tak nak tunjuk skill je kan. Tapi mungkin alhamdulillahnya dia ialah anak yang bongsu. Dia yang kelima. Jadi kita dah mungkin sebagai ibu kita dah melo tau. Kalau dia nak sulung letih juga kan kot. Anak dia saya yang sulung barangkali saya boleh kata saja, saya tak boleh kita tak diagnose dia. Tapi saya rasa dia ada ciri-ciri tu, dan setelah dia dewasa, dia dah 21 tahun ni sekarang kan. Lebih bincang, sebenarnya saya dapati dia ada ciri itu. Tapi sebagai perempuan kan, dia ada ciri untuk adapt lebih cepat daripada lelaki. Lelaki dia tak nak. Perempuan dia tak nak pun dia boleh, dia ada macam okey tak apalah masuk je dulu kat sini kata. Tapi tak suka ni, tapi boleh buat. Itu dia panggil masking. Jadi masking ni dia boleh tutup dia punya feeling dia yang sebenar. Tapi sekarang ni dia boleh bercerita balik. Saya fikir, itu saya kata dia mungkin ada ciri itu. Jadi selepas saya hantar dia ke klinik kesihatan tu, doktor kata betul memang ini ada sesuatu, dan doktor pun suspek sahaja. Tapi doktor kata eloklah bawa ke pakar. Jadi pakar pun kata hantar ke pakar, bawa lagi. Memang series of appointment kami tak putus lah. Terus. Ini kami memang religiously memang kami follow je. Appointment jangan putus, sebab kalau putus tarik appointment nanti nak dapat date baru susah. Jadi kita pun follow. Jadi sampai dekat apa kita panggil pediatric pun beberapa appointment jugalah, bukanlah sekali tengok terus confirm autism. Dia tak macam tu. Dia kena tengok behavior dia, perhatikan respons dia dan sebagainya kan. Tengok dulu dan sebagainya, baru dia kata akhirnya keluar surat. Surat ni yang kalau dapat, tengok mak lah ada, ataupun parents ada mak dapat lecok ASD, ada rasa macam nak gugur jantung kan. Saya taklah kata saya tak gugur jantung. Kita tak, ada orang kata tak sedih ke? Saya kata bukan soal sedih tak sedih kot. Sebab saya fikir nak sedih tu bila pun boleh. Cuma sekarang ni apa kita nak buat? Apa kita nak buat dengan keadaan dia macam ni? Dia ada mungkin kekurangan atau kelebihan. Yang pentingnya pada fahaman kita orang biasa ialah anak aku tak boleh masuk sekolah normal. Tak boleh masuk, nak hantar private school tak mampulah pula kan. Itu macam bukan daya kita lah. Jadi saya perlu hantar dia ke mana sekarang ni. Ini yang menjadi macam kebingungan pada ketika itu. Jadi saya cuma katakan baik, dia confirm, dia memang disahkan autism. Next stage dia ialah saya dan suami kami bincang, ini kita kena, dan ini proses yang agak panjang lah, bukanlah immediately ya. Maknanya next stage tu saya pendekkan cerita, ialah kita terus buatkan dia CAT OKU. CAT OKU sekarang bertulis di bawah tu, kalau autism ditulis autism. CAT, dia ada selain daripada kad pengenalan, anak ni boleh bawa CAT autism itu, CAT OKU. Jadi kita, apa-apa hal nanti berlaku, dia ada satu kad yang boleh menerangkan keadaan dia, itu penting. Jadi kalau mana-mana ibu bapa yang mungkin anak dia disahkan, dia doktor kena diagnose dulu, dia kena bawa surat tu bahawa dia dapat CHOP tu ASD ke apa benda ke, autism ke, bawa surat tu ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Jadi JKM hanya yang boleh keluarkan kad. Dia ambil masa jadi eloklah kita mulakan proses tu awal. Nanti apa-apa berlaku dan sebagainya nanti sukar. Nanti ada privilege, ada kelebihan-kelebihan untuk anak kalian nak upayakan. Kita tahu ada banyak kita boleh mohon dan sebagainya. Nanti kita tengoklah, kena rajin lah. Ini benda ni kadang-kadang kita tak duduk dalam satu jemaah yang besar, kita tak dapat info. So kena duduk dalam grup. Jadi saya masuklah dalam grup Autism Malaysia. Memang banyaklah cerita suka duka. Masa tu kita rasa macam ya Allah betul hanya anak aku okey lagi.
Macam tu. Kita rasa tahu bersyukur bahawa anak aku boleh berkomunikasi, dia boleh cakap dia nak apa. Bayangkan, kesian tahu pada parent yang anak dia bukan bisu, anak dia tak bisu tapi dia memilih untuk tidak bercakap. Itu macam mana? Dan dia berkomunikasi dengan cara lain. Ada orang pakai signal, ada orang pakai tarik, ada orang ditunjuk, ada orang visual. Jadi dia berbeza-beza. Yang ini nak diraikan dan nak meraikan itu kena terima dulu. Sebab kalau kita berada dalam fasa denial, yang ini the 5 stages of grief kan, boleh google the 5 stages of grief. Kalau kita duduk dalam fasa denial ni lama sangat, tak, anak aku okey, anak aku normal, anak aku okey, anak aku normal kan. Anak itu kita tak buat apa-apa. Kesian lah kat dia sebab dia sebenarnya kita anggap dia normal, kita paksa dia masuk sekolah, kita paksa dia buat semua benda yang kita anggap dia normal padahal dia memerlukan sedikit bantuan lain. Dia okey. Kalau orang tengok seperti gambar tadi masa dekat slide awal-awal tadi kan, tengok muka dia tak ada indikator. Tak ada indikator bahawa anak dia ni macam ada CHOP autism ke, tak ada. Dia tak ada macam contoh lah. Kalau misalnya anak-anak kita panggil Down syndrome, ada sedikit feature dia, kita tengok ada kelainan sedikit, kita boleh indicate. Tapi anak autism tak ada. Dia normal seperti itu. Kebanyakannya handsome dan lawa-lawa lah. Kita jumpa tengok kat pergi klinik kan, semua kes-kes anak-anak autis semua yang memang subhanallah, memang Tuhan jadikan mereka begitulah. Dan kalau yang boleh menyanyikan, suara dia sangat merdu. Suara merdu. Kebanyakannya boleh, Mustaqim ni suara dia boleh tahan. Tengah nak training dia azan gitu. Dia macam masih macam dia sebenarnya suara dia bagus. Dia boleh menyanyi kalau dia nak lah. Kalau dia tak nak, tak boleh paksa. Jadi kena ikut perlahan-lahan. Kita kena gerakkan ikut dia punya pacing. Dia punya speed, jangan dilajukan, diperlahankan dan sebagainya. Kita tahu dia sebenarnya ada kecelaruan selain daripada behavioral, maknanya dari segi dia rasa tak selesa dengan orang. Apa indikator awal dia? Dia tak nak salam dengan orang. Dia tak suka sentuh-sentuh. Dia kata kenapa? Dia boleh peluk saya seorang saja. Saya saja. Bayangkan seronoknya pagi-pagi, good morning mama, dia hug. Dia akan hug. Dia seorang saja yang buat macam tu. Sekarang ni dia dah besar, dia segan sikit kot. Tapi dulu masa dia umur 9, 7, 8 tu kan, bangun pagi the first thing dia akan cari saya. Kalau saya dah keluar mana-mana, saya ada kat bilik, kemudian afternoon ke dia akan datang. We have not hugged yet. Kita belum peluk lagi. So, kita peluk dulu. Jadi dia punya expression of love tu, memang luar biasa. Abundance lah orang kata. Memang itulah. Jadi yang ini saya fikirkan mungkin menyebabkan, bukanlah kata saya tak ada emotion langsung, kata tak sedih ke, tak kecewa ke kan. Mungkin kot ini lebih mengatasi hal tersebut dan menyebabkan saya fikir beginilah. Yang kat depan tu memang saya tak boleh nak buat apa, tapi I'm in control now. Jadi ini yang saya boleh bantu. Jadi kita buat apa yang boleh. InsyaAllah kita cuba yang itu. Macam tu ya. Saya tertarik ya dengan kita kena konsep redha sebenarnya. Kita terima yang tertulis. Pada saya Kak Nisa dan suami, Kak Nisa pun ada sebut ya, Puan Nisa tadi ada sebut bersepakat untuk membantu anak ini sebab dah kita kata dah tahu dia berbeza dengan anak-anak lain. Dan saya harap ya penonton di luar sana, ya, tidak kisahlah ibu bapa kepada anak-anak autism ataupun masyarakat, mungkin juga ada anak-anak jiran ataupun anda adalah seorang grandparents ya, nenek ataupun datuk kepada anak autism ya, sebab kita boleh tahu, mungkin kita boleh distinguish lah anak-anak ini berbeza supaya langkah awal itu diambil dengan secepat mungkin. Intervensi awal itu perlu, pertamanya untuk penerimaan. Pada saya lah penerimaan dari segi ibu bapa sendiri macam Puan Nisa dan suami, redha tu dah letak ke atas tu kan, terima. Dan supaya apabila penerimaan itu berlaku, dia bertimbal balik juga kepada anak itu sendiri kan. Kalau parents in denial, bagaimana agaknya perasaan anak-anak yang mengalami, kita kata ialah yang dalam hal ini ialah kita kata yang perlu ditatang, disokong kan. Jadi macam mana ya Puan Nisa, agaknya mungkin masih lagi ada kita kata parents yang in denial. Ini kita nak encourage parents ini ya, ibu bapa ini supaya memahami, lebih bersedia daripada kita kata mengikut perasaan, supaya bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan. Silakan. Baik, untuk mengajak orang bersyukur tu pun bukan senang ya. Ini saya tak boleh kata, dan ada beberapa soalan saya tengok dalam tu ada banyaknya pun saya pun tak boleh jawab. Sebab itu pengalaman masing-masing, saya share pengalaman saya dulu.
Ada kesukaran-kesukaran berbeza antara kita. Tapi saya percaya begini, setiap ibu bapa yang mempunyai anak autism ini memang Tuhan dah aturkan. Kalau inilah anak dia, inilah parents dia. Sebenarnya kita lah insyaAllah yang terbaik bagi anak-anak tersebut. Itu aja, kita fikir yang itu. Kalau anak orang lain, memang itu yang menyebabkan saya akan rasa sedih yang itu. Kalau lah saya tak ada dengan suami, macam mana lah anak ini nak diuruskan oleh orang lain yang tak faham tentang dia. Memang itu saya fikir bukan saya saja. Ramai ibu bapa dalam kumpulan Autism Malaysia pun berasa begitu. Ini antara kesedihannya. Tapi tunggu dulu, itu nanti kalau dia berlaku, barulah kita sampai kat situ. Tapi setakat yang kita boleh ni kita kawal dulu, kita uruskan. Jadi beginilah, kalau ada beberapa ciri, traits, dia ada banyak. Boleh baca, boleh cari, masuk ke grup Autism Malaysia. Kalau kita tak, kita in denial, kita menafikan hal ini, kita mentolak semua benda ni. Kita alah ada, tak ada apa-apa ni, normal je, ni sekejap je fasa ni. Ya, maybe, mungkin anda betul. Tapi satu sisi yang lain, tak salah kalau kita diagnose. Kalau doktor kata taklah, anak you ini bukan autism, dia cuma nakal. Okey, contoh, dia cuma nakal. Okey, dan kan kita dah selesai satu masalah, maknanya anak saya bukan autistic, it has been diagnosed. Bukan. Okey, kita move on lah, kita carilah penyelesaian yang lain. Pada saya, apa-apa yang saya tak faham, saya cari penjelasan. Sebab tu saya kata ignorance is the enemy. Itu bukanlah kata-kata saya, itu di mana-mana tagline untuk autism. Autism is not a tragedy. Dia bukan satu benda, satu tragedi, satu trauma. Sebenarnya ignorance kita yang menyebabkan satu tragedi kepada diri kita dan anak itu. Jadi kan, apa yang patut kita buat ialah kita cari maklumat. Pada saya cari maklumat ini penting, belajar, ambil tahu, tanya. Jadi saya dengar apabila next step dia dah confirm dia betul dia autism dan ada ASD, saya tanya doktor, so now what? Dia now what kan? Doktor kata okey baik. Jadi ikut keadaan, kalau anak itu di luar kawalan, susah nak ada kawal, mungkin ada ubat-ubat tertentu akan diberikan bagi menenangkan. Yang ini biasanya yang akan diagnose ataupun yang akan buat ni semua doktor. Doktor dia akan prescribe, dia akan beli pada farmasi dan sebagainya. Itu kita tak dicampur lah, saya pun tak faham yang itu sisi yang lain. Ataupun dirujuk ke psychiatrist atau dirujuk ke psychologist. Jadi untuk dalam kes anak saya, kebanyakan kes autism ni dirujuk kepada terapis, juruterapi. Juruterapi dipanggil occupational therapy. Occupational therapy ni, mereka ni seorang yang pada saya kan godsend lah. Memang dia ada angels kan, memang orang yang membantu. Sangat faham anak-anak ini dan mereka ada banyak aktiviti. Bayangkan anak saya tadi, daripada tak boleh salam orang, tak boleh sentuh orang, dia tak nak, dia berkawan tapi macam kau aku, this is your space. Ni kita faham. Anak-anak ini, dia mempunyai personal space yang sangat luas. Faham kan personal space macam kita. Kalau kita baru jumpa hari ni, takkanlah terus duduk rapat-rapat begini kan. Kita mesti nak berjarak. Kita baru jumpa dengan orang ni, tentu ada personal space. Nanti kita dah mesra, kita kan physically kita akan rapat. Sekarang ni kita PKP, lain cerita lah. Ni maksudnya personal space. Takkan kita benarkan orang masuk kepada dalam personal space kita pada hari pertama berjumpa. Oh, come, terus masuk macam tu. Tak. Tapi anak ini mempunyai personal space dia lebih luas berbanding orang lain. Bayangkanlah kalau dia duduk dalam bubble dia sangat besar. Jadi macam mana bubble tu nak masuk dalam kelas? Pintu pun tak buat. Macam tu. Kan? Jadi ada personal space. Jadi tujuan kita ialah untuk intervention tadi, antara lain ialah untuk reduce dia punya personal space. Kecilkan sikit. Bukan kita nak remove, tak. Kita kecilkan sikit supaya dia lebih tolerance, dia lebih boleh menerima orang lain dan sebagainya. Dan akhirnya, dan dia tamat terapi pada usia dia 12 tahun, dia masuk daripada umur 6 tahun hari tu kan, 5 ke 6 tahun begitu, saya masuk, tak putus tu terapi dia sampai HUKM, semua CDC, semua pergi ni. Dan dia ditamatkan untuk peringkat ini sebab COVID, satu umur dia 12 tahun dan file dia dikekalkan dipanggil, kalau Amerika dipanggil PRN. PRN ni maknanya boleh dibuka apabila perlu dalam tempoh 6 bulan. Nanti kalau perlu kontak saja, nanti file tu masih aktif lah diletakkan, dia belum storekan file tu kerana dia sudah banyak perubahan yang telah berlaku dalam tempoh 6 ke 7 tahun tadi. Kerana saya pula sebagai ibu bapa, suami kadang-kadang kami bergilir lah pergi ke OT kan, kita tak semestinya saya ada sebanyak masa dekat situ, jadi kadang-kadang husband dia pergi, kadang saya pergi, dan di situlah kami bertukar-tukar maklumat, kita sharing. OT akan share. Sebab dia dengan OT lain kadang-kadang perangai dia macam anak kita dah pergi ke sekolah, cikgu kata anak awak macam ni pun. You kat rumah tak macam tu pun. Memang ada, sama. Anak-anak tu begitu juga. Jadi dia akan share benda lain dekat situ, dia akan tunjukkan perangai dia yang lain. Jadi kami exchange notes lah, bertukar-tukar nota. Dengan dekat rumah kami buat begini. Oh, why not? OT akan recommend why not you buat macam ni. Misalnya, antara yang paling dia susah nak buat ialah apabila dia bercakap, dia je nak bercakap. Orang lain kena dengar.
Dia tak ada idea of conversation tu, tak ada. Saya bercakap, lepas tu kita ambil giliran. Tak, dia je dulu. Jadi ketika itu, kenapa? Kerana pemikiran dia sangat laju. Macam kereta api, train tu tak berhenti kat stesen pun. Kalau berhenti nanti, kalau berhenti, kereta api tu akan pergi juga. Nanti dia nak recall balik tak boleh, dia marah. Dia marah saya tu. Dia kata dengan saya kan, okay mama, I want to tell you this. Okay, kejap. 5 minutes. Nanti dia pergilah. Dia datang balik. Okay, apa dia tadi? Lepas tu dia marah. You make me forget. Oh, I forget what to tell you. Nangis. Jadi OT kata, tak apa, biar dia nangis. Ajar dia kena belajar holding your thoughts. Hold your thoughts for how long? Kita baca sikit-sikit lah. Mungkin 2 minit, 3 minit. Dan ingat dia punya 2 minit tu ialah 60 saat kali 2. Dia akan kira sampai 120. Kalau saya kata give me 5 minutes, dia akan kira 300 saat. 300 dia datang balik. Dia tepat orang je. Memang very punctual. Itu antara ciri lah. Mereka ni apa kita panggil rule follower. You set the rule, you make sure you follow the rule dengan dia sekali. Kalau you break the rule, dia tak faham kenapa orang break the rule. You create the rule, you tak follow the rule. Dia marah lah kalau orang tak ikut. Jadi sebanyaknya saya kena rancang dulu. Saya nak katakan ni nak appeal, hopefully dia setuju nak datang sekejap lagi at 11.50 kalau dia masuk, kalau dia tak tukar fikiran. InsyaAllah saya dah janji dengan dia daripada semalam lagi. Puas tu negotiate, cuba nak masuk dan say hi saja. Tak tahulah kalau dia mahu nak benda-benda lain kan. We can try. Kita cuba Kak Zurina. InsyaAllah. Zurina banyak bukan mustahil muncul di FB Live ini seketika ya. Semua yang nak tengok kepetahan dia bercakap ya. Lain daripada sebab autism, sebab itu dipanggil autism spectrum disorder ya. Setiap anak-anak autism ni dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri ya. Tidak sama ya antara seorang dengan seorang ya. Okey. Kita nak raikan juga kalau boleh Puan Nisa ya, kita nak raikan soalan-soalan daripada penonton ya. Okey, Puan Rosni Hanafiah dia nak tanya bagaimana nak meredakan anak autism yang remaja. Pada saya Mustaqim pun dalam fasa remaja sekarang, umur dia 12 tahun yang mahu masuk ke umur 13 tahun ya. Okey, ada mungkin ada panduan yang boleh dikongsikan, silakan. Okey. Mungkin saya punya panduan tak semantap manalah sebab anak dia baru memasuki alam remaja. Bayangkanlah nak pergi berkatan baru-baru ini. Itu sesuatu yang milestone lah tu, satu yang besar, susah. Dan alhamdulillahnya bermula, jadi dia kena bina. Dia punya kita panggil apa, you have to build up maknanya okey sekarang ni kita jangan nak buat semua benda sekarang. Jangan nak buat benda sekarang, dia tak boleh. Bagi dia masa, contoh, ini paling simple, dia bukan soal berkatan pun. Nak tukar wardrobe, maknanya baju dia dah sempit-sempit. Budak-budak ni dia memang sentimental orangnya. Selagi dia boleh masuk dalam baju tu, ya Allah, sempit-sempit tu pun dia nak pakai juga. Kalau koyak pun dia sanggup pakai, dia sayang dengan benda tu. Dia tak faham kenapa orang kena buang baju, tukar baju dan sebagainya. Jadi saya nak pujuk dia untuk tukar wardrobe tu. Jom kita pergi shopping, beli baju 2 bulan saya bagi notice. Okay, kita akan pergi pada bulan Disember. Kita akan pergi pada bulan ni. Lepas tu every 1 week ke betul ingat remind dia. Kita kena gear dia sampai dia bersedia untuk buat perubahan tersebut. Dan bayangkanlah untuk anak remaja ini, saya sedang melalui fasa ini Puan. Saya pun tak pasti lagi bagaimana kan nak menghadapi dari hal-hal yang lebih sensitif daripada ini. Cuma saya jarakkan misalnya dia kan ada 4 orang kakak. Jadi saya buat bilik ni khusus, saya bekerja dalam bilik ni, tapi di atas ni sebenarnya saya punya dia punya loft, tempat dia tidur dekat atas ni. Jadi saya akan buat kerja dekat bawah, kadang-kadang saya menulis, kadang-kadang saya berjaga malam. Jadi dia akan tidur, saya dekat bawah. Jadi ini cara dia untuk saya mengasingkan mereka tidur, lelaki perempuan. Macam itulah. Dia kata okay, your private part, saya beritahu, private part is private. So you tutup every time you nak tukar baju dan sebagainya, you cover, you turn around, you duduk dekat bilik air dan sebagainya, yang perlahan-lahan lah. Memang dia kena logik pada dia. Kalau tak logik, dia rasa macam pasal ni. Dia tak faham. Jadi tak boleh salahkan mereka ya. Jadi kita kena berikan panduan itu perlahan-lahan dan satu-satu. Dia adalah budak-budak yang tak boleh multitasking. Ni sepaham saya lah. Mungkin ada anak autism lain yang begitu. Tapi untuk anak saya, dia tak boleh multitasking. Arahan dia jelas. Jadi saya sebagai ibu, mungkin tadi kan Puan Azil ada tanya saya macam mana saya boleh menghadapi benda ni dengan anak tak masuk sekolah okey je kan. Sebab saya dengan husband, kami berdua ni memang high achiever daripada sekolah dulu. Memang kita kena budak A lah kan. Dan we've been there. Kita dah tahu dah kalau A pun okey je. Tak A pun sebenarnya okey saja. Jadi sisi yang lain ialah kami bukan untuk Mustaqim je, untuk kakak-kakak dia pun kami selalu kata it's okay kalau you tak bawa balik A. As long as you dah study, you've done your best tapi you tak dapat A. It's okay.
Macam anak saya yang lain tu tak dapat UPS lah, tak dapat 6A, 5A. It's okay. Berapa A dapat bawa balik? 3. Jom kita raikan yang A tu. Yang tak A tu tak buat apa, you've done. I mean kita nak marah dia pun benda tu tak berubah kan. So kita raikan yang A tu, okay jom kita mana-mana, kita pergi makan, kita beli buku dan sebagainya. Jadi saya memang macam tu dengan husband pun, jadi tak ada orang yang nak menghukum because you got a C. Tapi dengan syarat bukan you misbehave. Itu sisi yang lain lah. Dari segi akademik saya tak ada masalah. Siapa rasa nak score, good, you score. Sebab pada saya kejayaan bukan ditentu hanya dengan akademik. Akademik yang satu penanda tapi bukan satu-satunya. Jadi ada banyak cara kan. Jadi bila sampai kat mustaqim, saya kena tengok sisi yang lain pula. Memang totally non-akademik. UPSR dah habis lah. Dan nak jadi ceritanya, bagus pula. Dia satu batch dengan budak batch corona hari tu. Jadi satu batch dia yang umur 12 tahun, tahun lepas semua tak ambil UPSR kan, dengan dia sekali lah. Jadi orang tanya, anak tak ambil UPSR? Tak, batch corona. Kalau malas nak cerita lah kan. Jadi dari situlah perlahan-lahan saya fikir boleh menerima keadaan tersebut ke. Jadi daripada situ kita pun tengok sebenarnya bagaimana perubahan dia dari segi keremajaan dia dan sebagainya. Saya melalui, jadi jawapan untuk puan tadi tak dapat nak bagi yang penuh kan, sebab saya masih melalui dan masih mempelajari insyaAllah. Masih membaca lagi ni grup-grup autism yang lain. Sebab kalau kita tengok autism, jangan tengok hanya dalam kes misalnya Puan Zarina Zainuddin cerita pasal anak dia yang kembar itu kan, Azhar dengan Azir. Bukan Adam saja, bukan Luqman saja yang capable autism, ada banyak. Tapi itu contoh yang boleh kita tengok dan bagaimana parents yang menghadapi ya. Jadi kita boleh tengok juga sisi yang lain dan perlahanlah kita belajar satu-satu. Jadi ini saya kongsikan bahagian yang kami hadapi sebagai ibu bapa dan juga keluarga untuk anak istimewa seperti dia. Okey, alhamdulillah saya rasa semua ibu bapa perlulah mencontohi. Pada saya, kita kata karakter ibu bapa itu membina karakter anak-anak ya. Ibu bapa yang kita kata ya, kita tak nak ibu bapa yang terlalu mementingkan kejayaan dari segi akademik. Saya rasa itu mungkin dah lama itu dulu-dulu ya, tapi sekarang pembangunan anak-anak itu lebih daripada akademik ya. Kejayaan tidak diukur hanya pada akademik ya. Penentu kejayaan bukannya you dapat A berderet-deret, tetapi lebih daripada itu. Dan pada saya lah, saya salute lah, saya respect ya, Puan Nisa dan juga suami ya, bersepakat ya dalam mengurus, membesarkan anak-anak bukan saja ya mustaqim, tetapi malah ya anak-anak yang lain. Saya rasa mesti anak-anak Puan Nisa berjaya dengan mall ya ataupun acuan yang diberikan ya oleh Kak Nisa sendiri. Betul lah tu, is the child that choose their parents kan sebenarnya. Saya rasa itu memang kata-kata yang betul ya. Dan of course there are good days and bad days. Ni saya nak korek-korek sikit lah rahsia. Sebenarnya 6 hingga 7 tahun ya, 6 hingga 7 tahun membesarkan dan mengurus ya anak autism, anak autistik ni mesti ada pengalaman yang memerikkan ya. Dalam kita punya poster pun ya, membesarkan dia adalah satu proses yang melelahkan ya. Bukan penat tau ni, lelah jiwa. So ada tak kita kata yang perit sangatlah bagi Puan Nisa, dan juga of course yang membahagiakan ya. Kita nak tengoklah dua sisi tu supaya nanti mungkin parents boleh ambil cakna lah benda ni kita raikan. Okay. Silakan Kak Nisa. Yang perit mungkin barangkali kita tak sama ya, keperitan saya dan keperitan parents yang lain barangkali melalui apa yang saya kata perit ni mungkin bagi orang lain biasa je kot, yang ada anak lebih mencabar dia beginilah. Untuk dalam kes ada masa-masa kita penat setiap hari menghadapi. Bayangkanlah it's cute kalau dia datang jumpa kita nak share dia punya findings hari ni. Dan dia mengulang-ulang. Antara ciri kanak-kanak autism yang dia suka mengulang-ulang, dia suka mengulang-ulang benda yang sama. Dia boleh cerita dengan saya, dia boleh cerita dengan suami, dia boleh cerita dengan kakak dia dan sebagainya. Dia dapat satu info, cara dia proses ialah bercerita pada orang lain. Sebab tu kalau ada sesiapa yang tengok video dia bercerita tentang map tu, tentang perang dunia tu kan, itu adalah gabungan lama tu berapa tahun dia study on, dapat dia pakai Wikipedia, YouTube, bahan bacaan yang dia jumpa, buku-buku yang dia jumpa, dia proses semua tu dan diterangkan bagaimanakah perang dunia pertama dan perang dunia kedua berlaku. Jadi itu cara dia. Dan bayangkanlah benda itu berlaku hari-hari kepada anda. Muak tak muak mendengarnya. Ada ketikanya kita perlukan me time as parents. Kita perlukan me time. Dia tak kira juga, dia nak cerita juga. Kita penat ni, kita penat mendengar. Sebenarnya bukan dia yang meltdown, dengan mak-mak dia sekali yang meltdown. Saya fikir kita boleh raikan dahulu kerana Mustaqim sedang berada di sini. Dia nak masuk ke studio. Kita jumpa yang Mustaqim dulu. Okey kan, nanti saya sambung lagi ya.
Hello Hello, Mustaqim. dia apa ni? You can speak because there's a microphone. Ada soalan tak untuk Kim? Mungkin Kim nak jawab. She can answer your questions if there's anything. Okay. Hi Mustaqim, how Any are you question? today? How Mustaqim, how are you today? How are you today? Good. Okay. Good. Okay. Kita nak tanya. Okay. Alright. Okay. Ada satu soalan Puan Nisa. Okay. Okay. Bila Mustaqim nak mula masuk sekolah? Do you want to go to school? Okay, there is a question whether do you want to go to school? And no. Why is it that you don't want to go to school? They want to know. I generally don't want to be forced into things. Generally, he doesn't like to be forced into things. Masya Allah. Dengarkan jawapan dia? Okay. Dengar. Alright. Do you want to say anything to Ada your mom? Because today is her birthday. Do you want to wish her? Dah balik dah. Itu untunglah tu. Itu dah untunglah tu, sangat-sangat dah. Itulah Okay, saya rasa soalan tu tak begitu bagus lah. Tak apa, it's okay. Setiap pada saya mereka mempunyai, apabila dia orang dah tak suka, dia dah stick ya to that particular prinsip. They won't change the prinsip. Yang itulah yang saya rasa setiap parents perlu tabah menerima. Betul tak Kak Nisa? Dia sebenarnya dari segi itulah dia satu ialah kedegilan. Kalau kita nak nilai dia senang, degil anak saya tu. Ya memang betul, tapi setiap orang degil tu kalau positif dia ialah orang yang berprinsip kan. Kalau orang tu berprinsip tak panggil lah degil kan. Sebab kalau dia melakukan satu yang positif kita dia semua yang principle, correct principle. Sebenarnya sisi yang lain dia degil sebenarnya, he's stubborn. So it depends on how you want to look at it. Jadi kita nak tengok macam mana kan. Okay, dalam kes you're talking about good days and bad days. Jadi bayangkanlah kalau pada satu hari tu you penat berbalik dari somewhere dan sebagainya, you finish your work and dia masa tu juga dia nak cerita dengan you dan you cannot like you sambil tengok phone ataupun tengah buat kerja lain sambil baca buku ke dan dia bercerita tak, dia nak kita tengok dia. Lepas tu dia macam dia cerita hello are you listening dia akan cakap macam tu. Okay. Lepas tu kadang-kadang dia boleh tanya kita soalan tau. Kalau penunjuk dia nak test kita sebenarnya are you listening or not kan. Jadi dia memang kita kena pay attention. Jadi bayangkanlah you have to be engaged. Okay, you have to be engaged. Kita kena engage dengan dia. Bila kita engage, penat tak? Kita penat mendengar sebab kita dah penat dengan sesuatu dan kerana kita kena engage. It's cute bagi sesiapa yang memang baru pertama kali jumpa. Bestnya Mustaqim is so talkative, informative, he's so good. Yes. Try doing that every day. Hari-hari dengar benda tu. Apalagi hari-hari mendengar benda yang sama kan. Jadi kakak-kakak dia kadang-kadang dah pandai dah. Nampak yang okay lari dulu. Macam parents kita nak lari mana. Kakak dia dah lari dah tutup pintu ke dah lari dah. Okay dah tak jumpa dah. Okay dia cari mangsa lain. Sebab cara dia proses begitu. Dia dapat satu maklumat, dia share. Immediately share. So actually he would make a good teacher lah. Cuma dia punya kesabaran tak cukup tinggi lah. Dia frust kalau orang dia cerita kan tak faham lagi. Macam dia nak kalau orang dia cerita sekali je terus faham. Jadi that's the thing yang everyday sebenarnya ini pasal kapal terbang kan, pasal zaman ini. Awal-awal dulu pasal apa? Pasal dinosaur. Pasal Thomas and Friends. Segala nama mak Nika, mak nenek dia semua tu keturunan dia tu semua kami hafal dulu sebab kalau tak tahu dia cakap pasal benda apa, kita kena tahu ini cakap pasal mana. Ini Percy Thomas semua nama-nama kereta api tu semua kena tahu sebab karakter tu dia faham dan itu ialah dunia dia kan, dia masuk. Misalnya dinosaur, kita tak main A for apple, B for ball, A for Apatosaurus, B for Bronchiosaurus, C for Carcharodontosaurus, D for Diplodocus. Kita ABC sampai Z semua nama dinosaur. Pasal tu dah berlalu lah, tapi dia boleh retrieve file tu. Kalau macam hari ni katakan dia tanya soalan pasal dinosaur, dia boleh jawab dan dia boleh refute certain information yang bagi dia ni salah ni. Dan kebanyakan dinosaur toys yang dia jumpa dekat kedai, dia kata ni salah ni. This is not the actual thing. Dia akan kata this is not accurate. Dia tak kata ni tak macam ni. Dia boleh cerita sebab dia study tau benda tu. In fact kita tengok filem perang filem Dunkirk, filem perang dan sebagainya. Dia tengok filem satu. Dia suka tengok juga komen-komen orang dari dalam YouTube tentang filem. Jadi dia sebenarnya bukanlah sangat pandangan dia 100% tapi dia proses daripada pandangan orang lain dan dia share pada dia. This film is not actually accurate. Jadi macam tu.
kita pun macam okay, kita nak tengok filem ni, tengok tapi kena dengar running commentaries kat sebelah, kita bawa pergi pengawayang ke, dia okay, dia behave, dia memang dalam tu, tak ada lompat-lompat ke apa benda ke, dia duduk, dia dengar, tapi dia suka nak cerita. Bayangkan kalau tengok Jurassic World, Jurassic Park kan, Jurassic World tu, dia bagi tahu semua nama dinosaur tu. Dinosaur tu pun tak payah perkenalkan diri dah, kita duduk kat sana, ni dinosaur ni nama apa. Tengok Star Wars pun semua nama kapal terbang tu kita dapat, nama engine dia sekali, bom dia jenis apa semua kita dapat. Sebelah ni. Jadi sebelah sini tengah tengok cerita kan. Sebelah ni kena dengar running commentaries lah. So it can be annoying. It can be annoying kalau kita sedang nak enjoy something. You could ruin the moment. Tapi kalau dia tak nak lah. Kadang-kadang kita nak dia buat sesuatu, kita lah. Kadang-kadang kita salah. Kita tak ikut proses dia. Dan kita selalu bayangkan orang-orang seperti ini mesti ikut dunia kita. Kita paksa. You must follow my world. Tapi when is it that we are going to follow their world? They have to adapt to so-called normal world. Tapi kita lupa nak adapt pada dunia dia juga kan. Jadi tujuan kita adalah untuk masuk dalam dunia dia dan ajak dan pimpin dia keluar perlahan-lahan. Bukanlah keluar, maknanya you can come to my world too. This is our world. It's not pretty tapi this is our world. Sebab dunia dia sangat cantik. Dunia dia indah. Dunia dia sangat cantik kan. So the beautiful part of the beauty ialah dia punya expression of feelings, dia genuine. Dia tak pandai bohong. Dia ialah budak yang tak pandai bohong. Hati bersih lah kata, ramai orang kata budak-budak autistik ni hati dia bersih. Dia tak pandai bohong. Dia tak tahu kenapa. Dah buat rule tak follow pula. Kalau dia kata dia tak buat, dia tak buat. That's one thing I can trust him. Jadi you can trust him. Kalau nak suruh apa-apa macam sekarang ni, dia kena bagi arahan tu dia jelas. Ni kadang-kadang kita ni parent baby je, arahan tak keluar. Jadi, imagine, dia tak faham social cues Okay, kita kata, oh this table is dirty. Dia macam, ya. Yeah. Kita masukkan this table is dirty, lap lah kan. Tapi tak, dia tak faham. You must tell him, this table is dirty. Therefore, could you please get a cloth and wipe it for me. Can you do that? Check balik dengan dia. Dia mesti jelas. Selalunya kebanyakan kes anak-anak autistik dia tak faham sarcasm, dia tak faham sindiran, tak payah sindir-sindir dengan dia. Pergilah, pergi jauh lagi. Macam tu, dia tak boleh. Dia tak faham sindiran, dia akan pergi lagi. Sebab dia ambil literal. Jadi cara dia berfikir itu berbeza lah. Jadi kita faham cara dia berfikir. Jadi tindakan kita juga, cara kita memberi arahan. Sebab parents kita selalunya kadang-kadang kita, kekurangan kita kan, kita like in giving a proper instruction. Kita salah instruction jadi tak sampailah message. Jadi kesian lah. Dan anak-anak itu keliru. Lepas tu mak dia marah kan. Mak ayah selalu marah tapi pun tak faham. Jadi kadang-kadang kita tak jelas. Bukan sekadar kita. Kadang-kadang ketua kita, bos dan sebagainya memberi arahan yang tidak jelas kepada anak buah. Jadi perkara-perkara ini melatih saya lah. Jadi kami semua cakap biar jelas, cakap biar terang. Jadi kadang-kadang kita tak jelas dalam perkara-perkara begini dan dia akan, tujuan kita ialah untuk reduce the conflict. Communication is key. Kita nak communicate benda tu. So tak setuju, cakap. Dia tak suka, dia cakap je. No? Tadi kan, janji pukul 11.50 kan. Tepat 11.50 dia masuk. Dia tengok sebab komputer dia ada jam. So dia tengok je jam tu, 11.50 okay, dia datang. So lepas tu dia janji nak bye-bye. Kalau sikit-sikit dia tak ada asyik. Dia memang fulfill apa yang dia dah janji. Macam tu lah dia. Masya Allah. Alhamdulillah, saya teruja bila saya dah nampak dah ada macam bayangan nak datang. Saya berdebar juga bila Puan Nisa kata awalnya nak datang manalah tahu kan. Tapi Alhamdulillah dia turn up pun saya seronok sangat, teruja sangat ya. Okay, so maksudnya sekolah bukanlah sesuatu untuk mungkin tapi dia berbeza kan Puan Nisa daripada satu anak ke seorang. Beza. Dia maknanya dia tak boleh masuk sekolah biasa. Saya cuba juga hantar dia PPKI. PPKI ni untuk sekolah pendidikan khas kan. Pendidikan khas dia panggil apa? PPKI. Saya lupa maaf. Tapi I itu integrasi. Dia akan satu sekolah dengan pelajar yang biasa. Tapi dia ada bangunan lain. Biasa di PPKI ni ada sekolah rendah dia. Kalau ada anak yang boleh ke situ, silakan. Sebab dia bagusnya guru dia ramai. Anak murid dia tak ramai. Jadi dia ada yang boleh one to one. Untuk kes mustaqim, saya dah cuba nak bawa dia ke sini. Saya kata, you're not going to go to this building, you're going to this building. But it is still the same school. Dia tak nak sekolah tu. The idea of the school dia tak nak. Dia tak terima benda tu. Jadi kita tak boleh paksa lah. Okay, fine. Jadi sejujurnya saya tak pernah ajar satu huruf pun pada dia. Everything yang dia dapat dari ni ialah secara self-taught. Maknanya macam ni ya, dia nak membaca kan. Dia nak membaca. Jadi dia perlu tahu. Untuk dia nak tahu, dia kena kenal huruf. Jadi dia paksa diri dia okay, he force himself to know the alphabets. Dia nak proses matematik. Dia dapat duit, dia nak pergi beli barang. Tengok saya ajar dia beli barang. Dia kena buat maths kan, dia kena congak benda tu. Jadi dia tahu nombor. Jadi dia sekarang ni, dia sibuk on his own. Dia nak belajar Jerman dia kata.
Now dia nak belajar bahasa Melayu. Now dia nak belajar bahasa Melayu. So dia kata sebab dia tahu ada banyak benda yang dia tak tahu dan dia ingin tahu. Jadi dia kena ikut apa yang dia nak belajar pada ketika itu. Jadi saya kalau sekarang kita belajar bahasa Melayu, tak kira. Tak boleh. Tak masuk pun. Rugilah. Maksudnya untuk Macam mana? mustaqim sistem macam syllabus memang out lah, memang tak boleh lah kan. Tak boleh. Dia satu, dia tak boleh belajar banyak-banyak serentak. Itu memang fail. Jadi kat sekolah kita ada berapa 9-10 mata pelajaran kan, kena belajar serentak. Dia memang tak boleh lah macam tu. Apa ni sekejap ni. Lepas tu cikgu bertukar-tukar. Dia tak faham. Bukan seorang cikgu cukup ke? Okay, itu satu. Next, dia kena habiskan satu syllabus atau pelajaran dia nak tu. Dia dah rasa dia rasa cukup kot untuk enough for him for that. Yelah memang taklah habis semua tapi enough for him to know. Baru dia move on to the next subject ke topik ke yang dia minat. Tadi kan dia belajar dinosaur. Lepas tu dia pergi ke Thomas baru dia pergi ke sekarang ni dia belajar world history melalui airplanes dia kan. Dia daripada airplanes tu daripada World War The Wright Brothers, penciptaan kapal terbang yang pertama The Wright Brothers. Dia study daripada situ semua. Sekarang ni kalau benda-benda Melayu dia sangat suka sebab dia kata okay, what is this thing called in Malay? Dia ikan, dia jumpa ikan sepat kan puyuh, okay. Dia tanya how do you spell puyuh? Puyuh, P-U-Y-U. Okay, lepas tu dia pergi wiki, dia akan cari there's no English website on this, everything is in Malay. Jadi dia macam tu dia dah mula macam dia kena cari makna dalam bahasa Melayu. Bagi dia ada satu kekangan, ada satu halangan untuk dia dan dia perlu mengatasi halangan itu tapi belum masanya. Dia macam banyaklah pula aku nak belajar Melayu pula kan, macam tu lah. Jadi dia okay, tapi saya kata you can Google Translate, sikit-sikit kan boleh kan. Jadi dia kan klik satu button, okay, the web page akan jadi bahasa Inggeris atau bahasa apa yang dia pilih kan, bahasa Inggeris lah. Dia cuba baca. Itu dia macam dia belajar tentang semut. Dia jumpa semut, dia jumpa kongkiak kan semut besar yang bergerak malam tu, dia jumpa. Dia buat video, dia ambil gambar, dia tunjuk kat saya, dia kata, can I borrow your tab? I want to take a picture of this ants, very big ants that I saw. Okay, dia buat gambar, dia buat video. Okay, what do you call this? Dia tanya, this one I don't know what is in English. Kita pun letih jugalah nak Google kan. Dia kata, I know this is semut kongkiak. Semut kongkiak ni dia only travels at night. Maybe they dah kesiangan lah. Masa tu nak apa pula bokep kesiangan ni. Dia kita tu lah, dia memaksa kita macam on your toes kan. Kena fikir. Tapi senang je. Saya tak tahu, saya cakap je. I do not know this. Let's find out together. Let's Google this. Jadi dia tak rasa macam, dia bukan soal mak dia sebab tahu atau ayah dia sebab tahu, tak. Ada benda kita tahu, ada benda kita sama-sama tak tahu. Jom kita semak sama-sama. Jadi dia macam, akhirnya dia independent tau. Dia pergi ke Google sendiri, dia cuba cari. Jadi dia Google, dia YouTube. Ini semua, dan saya tahu dia cara dia belajar ialah melalui penerangan orang lain. Orang terangkan pada dia terima. Dia sebab tu YouTube videos sebenarnya bagi dia tak boleh online. Jadi nanti bila online yang live dia kaku. Dia tak boleh nak dia tak tahu nak react macam mana. Tapi kalau video dia tengok, dia tak faham, dia pause ataupun dia back, dia akan tolak, benda tu dia akan dengar balik semula. Sebab ingat tak, dia tak boleh dengar serentak 2-3 perkara. Jadi kalau saya panggil dia pause video tu. Yes? Dia menang. I see. Jadi lepas tu saya habis, dia sambung balik. Sebab dia tak boleh nak proses 2-3 benda serentak. Dia kena satu-satu. Jadi untuk education dia, saya fikir itulah perlahan-lahan. Adalah kami punya planning, perlahan-lahan mengikut umur dia. Tak boleh ikut arus perdana, tak boleh ikut arus khas pun. Jadi tak apa. Untuk anak masing-masing, ibu bapa carilah petunjuk daripada Allah kan. InsyaAllah itu mungkin yang itu saya fikir jalan terbaik. Nanti adalah Tuhan berilah panduan pada kita kan. Perlahan-lahan nanti ada. Jangan ikut cakap orang. Autism is not a disease. Jadi tak payah nak makan ubat banyak-banyak. Dia pakai ubat sebab dia demam tak apa. Tapi bukan orang kata ini ubat ni boleh baik ni autism. No, it's a lifetime commitment. You dapat autism ni satu anugerah sebenarnya. So you just layan je dengan cara yang berbeza daripada kita biasa lalui. Autism ni sebenarnya sudah ada sebelum ini. Tapi kita selalunya terlepas pandang dan nama itu tidak ada. Dan orang kata autism ni berkaitan dengan vaksin. Saya tak setuju sebab vaksin, autism bukan sebab vaksin tu dan sebagainya. Memang tak ada pembuktian pun setakat ni. Jadi memang ada yang ignorant ni lah. Ni satu stage lagi ignorant. Dia kata boleh makan ubat boleh baik. Dia boleh claim ni yang tak, bukan macam tu lah ya. Jadi sebenarnya kita sebenarnya menguruskan mereka dengan cara mereka menarik sebenarnya, because every day is going to be interesting. Setiap hari ada je benda baru kan yang kita akan pelajari. Jadi bersedialah, keep an open mind, kita seronok, kita pelajari. InsyaAllah macam-macam dia dapat. Kita cuba. Betul, Alhamdulillah. Saya rasa
bila ada konsep redha tu, saya rasa segalanya akan berjalan dengan lancar. Memang ada ups and down ya, macam Puan Nisah cerita tadi, there are good days, there are bad days, tapi kita pelan-pelan ya, dengan pada saya lah, redha tu ada kaitan dengan keyakinan dan keimanan sebenarnya kan. Atas dasar itulah saya rasa perlunya ibu bapa ya, puan-puan yang sekarang sekiranya sedang bersiaran ya dengan kami ya, kami nak kita semua cakna dengan autism ya. Autism is not a disease ya. Dia bukanlah satu penyakit yang boleh diubat. It's a lifetime ya, condition yang berlaku pada proses pembangunan neurodevelopment ya di dalam otak. Jadi tidak ada simptom pun ya, cumanya ada delay dari segi mungkin speech ya, communication, ada sensory processing dan juga of course ada interaction, social interaction tu sangat kita nampaklah ya, anak-anak autism ni. Saya jawab satu je ni ya, sebelum kita tamat kan. Ada satu ni, apa aktiviti yang paling diminati oleh Mustaqim? Okay, aktiviti yang saya fikir dia bukanlah aktiviti sangat sebab sekarang ni satu ya PKP. Okay, kalau nak tanya, saya jawab sikit tentang education tadi. Ada orang kata apa yang saya buat untuk ni, takkanlah tak pergi sekolah langsung. Dia ada satu kelas yang dia pergi, kelas robotik. Dia sangat, sebab dia minat Lego, saya hantar dia satu center dekat area saya ni, robotik class. Itu memang dia minat, dia sanggup pergi. Kalau cikgu cakap tak boleh pergi sekarang sebab PKP, okay. Online class, no, dia tak datang. Tapi dia takkan masuk pun online class tu. Tapi kalau untuk pergi one to one, dia pergi. Dia memang kata okay, Sabtu ni ada kelas. Okay, dia dah set mind dia, Sabtu ni ada kelas. That's one thing. Sebelum tu dia masuk kelas music sebab saya tadi masuk drum lah. Tapi tu pun sekejap je, satu fasa yang dia minat for a few setahun lebih dia minat. Lepas tu dia move on. Satu lagi dia masuk kelas swimming. Kelas swimming ni tuan-tuan dan perempuan, bagi anak-anak yang ada autism, biasanya ialah masalah yang berlaku ialah dia lambat tanggal diaper. Dia akan pakai diaper lama. Sebab anak-anak autism ni dia ada satu lagi kekurangan, dia panggil lack of internal awareness. Dia tak rasa sangat. Dia tak rasa dia kena pergi beli air dan sebagainya. Proses tu berlaku tapi dia macam sedar tak sedar. Dia boleh lapar tapi dia tak perasan dia lapar. Boleh sebab dia sangat engross, dia sangat fokus kepada apa yang dia sedang buat itu. Untuk dalam kes saya ni juga, dia lama tau dia pakai lampin. Memang pernah lah kita paksa dia hari tu tak pakai dan dia hanya pakai seluar dalam aja. Memang meltdown setengah hari lah, memang tak selesai masalah lah. Jadi itu yang saya dah tengok dia punya meltdown tu, dia tak selesai. Jadi no, this is not the way, dia mesti ada cara lain. Jadi antara jalan ni, kemudian kami temui, Allah bukakan ilham dia, ialah antara swimming class. Jadi kita swimming, dia suka swimming. Autism antara yang dia suka memang suka air. Jadi budak-budak pun memang suka air kan, jadi dia suka masuk campak je dalam air tu, ada coach. Jadi dia belajar swimming. Bila dia belajar swimming, dia terpaksa buka diaper. Bila dia buka diaper, dia kena pakai swimming trunk. Dia belajar bahawa dia tak boleh buang air dalam tu. Dia faham rules kan, dia budak yang sangat follow rules kan. Dia tak boleh buang air dalam tu, pergi buang air dulu. And then you wash yourself, clean yourself, then you baru boleh masuk dalam kolam kan, kena mandi, kena bersihkan badan dulu. So dia follow yang itu. Lepas swimming class, biasanya kita akan tukar baju kan. So my husband and I, we will conveniently forget to bring the diaper. Jadi dia macam, alamak tak bawa pula. Lupa, I'm so sorry. Dengan dia kena selalu sorry, kena cakap terang-terang dengan dia. Whatever you're sorry about, please say you're sorry. Tapi, okay. Jadi dia akan hold tau. Jadi kita belajar dia punya tu. Jadi kalau anak-anak tuan-tuan perempuan umur 5 tahun tak tanggal diaper, 6 tahun tak tanggal diaper lagi, relax. Sebab anak saya 10 tahun. Tahun yang nak masuk tahun ke-11, barulah dia boleh pergi ke bilik air sendiri. Sebelum ni dia boleh tapi dia tak nak guna bilik air tu. So relax yang tu So yang itu je lah co-education yang saya fikir kami aturkan untuk dia, yang dia mahu. Daripada tu kan pada sekarang ni dengan husband saya banyak kami kita PKP kan, banyak buat kerja-kerja kat luar rumah, bagi dia parang kita jagalah, tunjukkan macam mana penggunaan parang yang betul. Dia buat trimming dekat luar, dia trim pokok-pokok saya kat luar ni, trimming, kita bagi arahan dengan jelas, siram pokok dia suruh. Kata Kim tak boleh lalu lah Kim, makin nak pass fine, dia kena trim lagi ni. Okay, dia akan buat trimming, dia akan ada luka sikit, biasalah proses kan, dia kena belajar benda-benda ni semua. Saya cuma satu yang saya fikir saya terlepas, saya memang, kita anggap banyak benda kita anggap sebab ingat dia tak betul sekolah. Jadi misalnya menggunting, walaupun dia ada motor skill, ekor dia very very tiny, tapi menggunting adalah satu skill yang dia tak jumpa. Sebab kalau budak di sekolah,
Dia akan gunting kertas, tampal-tampal, glue-glue semua kan. Dan dia tak buat aktiviti tu. Menulis ada sikit-sikit. Penmanship dia very poor lah. Sebab budak tak buat kerja rumah, mana ada penmanship kan. Typing laju. Jadi dia ada kelebihan dan kekurangan. So I need to remember that dia tak pergi sekolah, so there are things yang kita lupa tau. Budak sekolah belajar, dia tak jumpa. Misalnya dia national anthem satu dunia semua dia tahu. Malaysia punya dia tak tahu. American president semua dia tahu. Malaysia punya Perdana Menteri dia tak tahu. Sebab dia tak ada keperluan. Sekarang ni tengah hafal negeri-negeri dalam Malaysia. Sebab dia nak, baru kita boleh buka sikit-sikit. So tapi once dia ingat, dia hafal semua. Dia tanya dia bila episode tuan, dia tahu ada 3. Mesti dia dulu bila episode tuan 1 je kan Kuala Lumpur. Dia tahu, nope, there's 3 ni. Putrajaya, there's Labuan. Nah, okay. Dia macam tu lah, dia kena perlahan-lahan. So education dia everyday changes. So tak sama dengan, dia tak boleh sama saja. Sama pada benda yang dia nak, yes, tapi not more than that. The world Mungkin is itu yang dapat saya kongsikan. Jangan the world is seronok kan kalau dapat kita sendiri pun seronoknya dapat sekolah macam tu kan. As and when you like, you buka kan. How did he learn and recognize alphabets? How did he read and recognize alphabet? Through dia ada, dia jumpa je, dia cari je kat YouTube tu. Apa benda dia tak tahu, dia cari je kat YouTube dan sebagainya, dia jumpa, dia akan learn macam tu. Yang tu dia jumpa, dia akan ada je cara dia jumpa. Dia akan Google sampai jumpa. Dia tak jumpa nanti dia fast lah. Dia mengampas lah pintu sekejap kan. Tapi lepas tu dia okay balik. Dia one thing, dia punya tantrum tu tak adalah the whole day. Dia akan like there's a period for it. Kalau dia nangis yang dulu-dulu memang dia nangis, orang ingat dia asthmatic tau. Dia nangis macam tu sekali. Tapi dia kena bagi dia cool off, bagi dia satu corner. Okay, dia satu corner. Ya, okay, cool off. Okay, nanti kan sekejap dia datang. Hi. Dia punya emotion dah habis dah. Dia macam dia kena go through the storm, finish, okay. Macam tu. Sekarang masih ada lagi tantrum tak Puan Nisa? Sekarang kurang. Dia makin kurang sebab dah boleh negotiate banyak benda. Dia dah mula faham. Dia kata kita boleh runding. Kita pun dah mula belajar kan. Jadi dah tahu dia macam tu. Janganlah pergi paksa lagi. Jadi dia tak boleh macam ni. Cara dia macam ni. So pelan-pelan. So my duty is, selain dia educate dia dan educate the family, is to educate the people around us. To educate the society. Jadi saya tak pernah malu. Saya tak pernah marah pun orang rasa macam ni. Tapi saya kata, yeah, he is special. He has special needs. Jadi dia ada kelainan. Dia ada kekurangan. Memang dia macam ni. Saya terangkan lah. So I do not rasa penat lah. Lelah tu lelah juga kan. Tapi people want to come, want to learn, I will explain. I'll start over again. Sebab saya rasa penting untuk orang tahu. Tak semua orang sedar pada tahap yang sepatutnya. Mungkin dia baru sekarang dia tahu kan. Jadi kita tak boleh kata kenapa dulu tak tahu. Tahu dia dah macam tu. Jadi kita bantulah setakat mana yang boleh, insyaAllah. Betul-betul. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Kak Nisa. Kita pun dah melebihi 1 jam. Cukup lah kan? Komen daripada penonton-penonton. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Dan pada saya rasa rangkuman daripada perkongsian Puan Nisa pada hari ini adalah apabila Puan Nisa sendiri mengurus, melayani, menyantuni anak yang berlainan, yang berbeza ini, pada saya lah penerimaan dan penerimaan pada ataupun perspektif Puan Nisa dan keluarga juga memandang dunia ini dengan cara yang sangat berbeza, yang sangat kita tak bukan tipikal orang-orang biasa macam kita. Dan pada saya itu adalah satu anugerah pada saya, ya. Kita melihat sisi dunia dengan pandangan yang berbeza kerana kita meraihkan anugerah yang Allah berikan ni sebagai satu amanah untuk kita jaga dia, bentuk dia supaya lama kelamaan kita memahami anak ini dan anak ini akhirnya juga memahami diri kita sendiri. To be able to accept and include anak ini dalam society pun saya rasa itu adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan. Betul tak? Setuju tak Puan Nisa? Dia sebenarnya satu lagi ialah dia merendahkan ego kita. Kita selalu kata ada satu cara saja nak buat satu perkara. There's always one way. Macam ni nak buat mesti macam ni. But no, there are many other ways kan. Jadi dia membuka jalan yang pelbagai. Why not kita try? Ataupun ketika dia rasa dia hanya ada satu jalan, kita yang buka untuk dia. Actually, there is another way of doing this. Would you like to try? Jadi maybe kita jumpa something different, kita ajak dia bersama-sama. Dia mengajak, saya fikir itulah. Satu yang kita ni, dunia kita ni tak aman sebab ego kita ni masing-masing besar usia kan. Jadi semua orang kata dia betul, yang ini kesukaran. Dia pun ada juga ego dia. Anak-anak ni memang ego dan kita nak kawal supaya ego dia jangan bertolak sampai pergi ke arrogance. Jangan dia sampai kesombongan dan dia memandang rendah orang lain. Dia ada kecenderungan tu. Sebab dia rasa dia laju, kenapa orang lain semua slow. Jadi kita tak nak kita kena didik dia bahawa yes, you have a different ability.
all of us have a different ability as well. So you laju, kami mungkin perlahan, so you have to be patient. You can slow down, we cannot speed up. Jadi dia kena faham yang itu, okay, jadi so be patient. You kena patient, orang ni akan catch up with you. So baru kita boleh pergi sama-sama. So dia tak ada rasa asyik nak marah je kan, jadi nak kawal lah benda tu. Of course sisi-sisi lain, sisi-sisi keagamaan dan sebagainya itu nanti satu platform yang lain lah kan. Saya tak apa nak cerita semua dalam tempoh ini. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi mendengar. Inilah sedikit perkongsian saya pada hari lahir yang tak seberapanya ini. Terima kasih banyak Yan kerana menyediakan platform ini. Dan insyaAllah kita, insyaAllah nanti kita boleh berkongsi lagi pada mana-mana yang lain. Kepada yang mungkin add saya di Facebook dan sebagainya, minta maaf kalau tak sempat nak approve dan sebagainya, tapi saya akan sentiasa share sikit-sikit lah tentang autism ini. Sepanjang autism awareness mana saya akan share sedikit lagi mana-mana yang boleh, because the thing is it's about family kan, it's a private matter, jadi tak semualah saya share. Yang pun tahu saya tak share semua benda pasal family saya, kalau ada PCP saja, tapi I do want to share about autism for that others can benefit insyaAllah. Jadi kepada ibu bapa di luar sana ataupun yang ada di dekat dalam dunia dia, anak-anak yang istimewa ini, kita santuni dia dan santuni mereka ini. Jangan rasa kecewa, insyaAllah kadang-kadang Tuhan itu membukakan rezeki kita dengan cara yang berbeza lah. Frankly saya memang tak ada bajet nak hantar dia ke private school, nak hantar IGCSE, macam-macam cita-cita ada kan, tapi bajet kita pula limited. Tapi Tuhan buka mungkin cara lain, mana saya tahu, kita tak nampak kan, tapi be patient, kita ada peluang yang berbeza-beza, tak sama. Nanti kita tengok macam mana yang boleh kita bantu anak-anak ini, dan kita sama-sama orang kata tolerance lah, kita sama-sama bertoleransi, meraihkan semua anak-anak, bukan anak-anak autism saja. Pada saya semua anak itu anugerah, jadi mereka ni kelebihan mereka berbeza-beza. Jadi mereka ni kan our future kan, kita punya masa depan, jadi kita lah yang membentuknya. Kita hanya boleh kawal sampai sini saja, lepas ni kita tak ada lah. Kita pulanglah pada mereka untuk meneruskan perjuangan-perjuangan di muka bumi ini. Selagi mereka boleh, kita bantu setakat mana yang boleh, dan insyaAllah. Jadi terima kasih banyak atas kesudian mendengar perbualan dan sharing session kami ini yang sedikit je. Nanti minta maaf atas segala kekurangan. Saya harapnya tidak menyinggung mana-mana ibu-ibu khususnya yang mempunyai anak istimewa. Saya hanya share bahagian saya yang saya tahu, dan saya bukanlah pakar, dan semoga kita dapat diberi rahmat dalam bulan yang sangat istimewa ini. Selamat berpuasa. Okey, dengan itu kita akhiri segmen istimewa kita pada kali ini dengan membaca tasbih kifarah dan surah Wal-Ans. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Terima kasih kerana bersama-sama kami, insyaAllah ya. Kita jumpa di lain masa. Saya Azim binti Muhammad Isa dan Puan Nisa Harun mengucapkan selamat menyambut Ramadan ya. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.